Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. 27 projek perumahan rakyat PPR sedang dan akan dibina bagi membantu golongan B40 memiliki kediaman sendiri. Setakat ini, 159 projek PPR merangkumi 99,296 unit rumah telah siap dibina di seluruh negara. 5 inisiatif bantuan diumumkan khusus untuk penduduk terjejas banjir di Johor. Antaranya diskaun 40% bil air bulan Mac dan April, pengecualian bayaran RM250 bagi penggantian dokumen hilang dan rosak serta pelanjutan 6 bulan moratorium. Kerajaan berhasrat untuk meneroka potensi pelaburan timbal balik dalam sektor agro makanan dan pertanian. Ini bagi meningkatkan sumber serta memperkukuh bekalan makanan negara. MAFS ketika ini sedang menyediakan satu garis panduan umum untuk diguna pakai pelabur. Satu lagi kemudahan bagi penyemakan harga barang di hujung jari. Dikenali sebagai Kita Jaga, aplikasi ini mampu mempamer harga harian untuk setiap barang mengikut lokaliti tertentu. Ia juga membolehkan rakyat membuat pembelian secara bijak. Jangan jadikan ranking dan penarafan antarabangsa sebagai fokus utama. Institut Pengajian Tinggi IPT sebaliknya disaran menitik beratkan kualiti akademik dan proses pengajaran dalam melahirkan lulusan berketerampilan. Tiada keperluan memansuhkan pendidikan tingkatan 6 dan STPM. Kewujudannya bertujuan memastikan murid peringkat menengah atas mendapat kualiti pendidikan setanding piawaian antarabangsa. STPM itu sendiri diiktiraf Cambridge Assessment International Education. Lebih mudah dan fleksibel, itu reaksi orang ramai berhubung keputusan kerajaan untuk memulakan sistem pembayaran tol terbuka. Pelaksanaannya memberi keselesaan terutama kepada mereka yang kerap menggunakan lebuhraya. Jumlah kes jenayah melibatkan anggota keselamatan bersenjata dan penguatkuasa catat penurunan dalam tempoh 5 tahun. Penurunan kes secara konsisten itu hasil langkah proaktif KDN dalam meningkatkan integriti anggota keselamatan. Percubaan menyeludup rokok berjaya dipatahkan. Lebih 440,000 batang rokok dirampas hasil serbuan 2 premis di Kuala Krai, Kelantan. Seorang lelaki berusia 40-an ditahan, 2 buah kereta turut disita. Kesemua rampasan dianggar bernilai RM552,000. Rokok seludup itu dipercayai dibawa dari selatan tanah air untuk dipasarkan di Kelantan. 2 beradik mengaku tidak bersalah atas tuduhan beri rasuah RM25,000 kepada seorang pegawai polis tahun lalu. Hakim membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Mereka juga perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri setiap bulan di Pejabat SPRM Selangor. Kes disebut semula 23 Mei. 3 lelaki dan 2 wanita warga Filipina dipenjara 6 bulan serta denda RM5,000. Manakala seorang lagi tertuduh bawah umur warga Filipina dihukum penjara sebulan. Hukuman dijatuhkan ke atas kesalahan menggunakan kad pengenalan individu lain. Denda 12 bulan juga dikenakan sekiranya mereka gagal membayar denda dikenakan. Seorang peniaga ikan Pekasam mengaku tidak bersalah atas tuduhan membuat komen jelik ke atas Sultan Johor di laman Twitter miliknya tahun lalu. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000. Sebutan semula kes 11 Mei depan. Di Syaki menjadi lokasi pesta dadah, sebuah unit kondominium di Bukit Mertajam, Pulau Pinang digempur. Hasilnya 11 warga asing dicekup, masing-masing 5 rakyat Cina dan 6 warga Vietnam. Pelbagai jenis dadah dirampas, antaranya 117 gram serbuk di Syaki dadah jenis MDMA, 2.42 gram serbuk dadah jenis ketamin dan 600 ml cecair dadah MDMA. 35,700 kompaun telah dikeluarkan kepada majikan di seluruh negara sejak penguatkuasaan Perintah Gaji Minimum 2022 dilaksanakan. Sabah dan Sarawak telah melakukan pemeriksaan terhadap 28,722 premis dengan 33 kes telah didakwa. Majikan yang gagal mematuhi penetapan itu boleh dikenakan tindakan pendakwaan dan kompaun maksimum RM10,000.
Seterusnya kita ke Terengganu bersama Siti Jamilah Hanim Jamil bagi penyampaian bakul rahmah kepada pelajar Uniza. Teruskan Jamilah. Ya, Syairah, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perincian Kanta 744 dari Terengganu hari ini. Saya berada di perkarangan Masjid Uniza bagi program penyerahan bakul rahmah kepada penuntut yang tinggal di luar kampus. Dan ketika ini di belakang saya ini, Syairah, sedang berlangsungnya program penyerahan bakul rahmah kepada 50 penuntut yang tinggal di luar kampus, di mana mereka ini merupakan antara pelajar-pelajar yang terkesan akibat banjir pada baru-baru ini. Dan 50 penerima ini akan menerima setiap bakul makanan berjumlah RM100, di mana 14 senarai barang, di antaranya minyak masak, tepung gandum, susu pekat, beras, kicap manis, garam, gula dan banyak lagi. Dan selain itu juga, Syairah, pada majlis ini juga sebenarnya telah berlangsung majlis berbuka puasa antara pelajar Uniza bersama pengurusan tertinggi, di mana hampir 1,000 pelajar hadir untuk berbuka puasa di perkarangan Masjid Uniza ini. Dan sebenarnya program berbuka puasa ini diadakan sepanjang bulan Ramadan, dan menurut timbalan Naib Chancellor Uniza, Profesor Dr. Fazli Adam, Uniza memperuntukkan hampir RM300,000 untuk penyaluran bakul rahmah ini dan juga majlis berbuka puasa sepanjang Ramadan. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kanta 744 dari Terengganu. Syairah, paling pandai anda, silakan. Baik, terima kasih Jamie. Kerjasama kerajaan Kemboja menangani isu penipuan tawaran pekerjaan rakyat Malaysia di negara itu dihargai. Ia membantu membawa pulang 287 mangsa terbabit ke negara ini. Perdana Menteri merakamkan ucapan terima kasih itu semasa bertemu rakan sejawatnya di Phnom Penh. Pertemuan menumpukan usaha memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam bidang ekonomi dan kestabilan politik serantau. 35% daripada 570,000 kilometer persegi keluasan perairan negara telah dilakukan pengukuran semula hidrografi setakat ini. Proses pengukuran itu dilaksana dengan teknologi pengukuran terkini mengikut piawaian pertubuhan hidrografi antarabangsa. Ini bagi membolehkan 100% liputan kedalaman di dalam pengairan negara ini diperoleh. 25,146 murid tahun 1 di Pahang layak menerima bantuan prihatin Pahang BPP tahun ini. Masing-masing menerima RM100 seorang yang melibatkan peruntukan RM2.5 juta. Tahun ini kerajaan negeri memperuntuk RM42.4 juta untuk 218,193 orang penerima BPP. Urusan agama Islam termasuk pentauliahan mengajar mampu diurus dengan baik. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam berpendapat tiada keperluan penyelarasan sijil pentauliahan mengajar di semua negeri. Tegas yang di-Petua Maidam, jika mahu diselaras, ia perlu dibawa ke mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jawatan kuasa untuk mengkaji kebolehlaksanaan mewajibkan kursus pra-perkahwinan kepada pasangan bukan Islam. Kertas cadangan mengenai penubuhannya sedang dibuat. Jawatan kuasa itu akan mencadangkan program bersesuaian dan ia akan dibentangkan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Berikutan musim kemarau panjang dan kering di Langkawi, beberapa kawasan di Pulau Peranginan itu mengalami gangguan bekalan air. Antara kawasan terjejas, Pekan Kuah, Kelibang, Pantai Chenang, Pantai Tengah, Air Hangat dan kawasan sekitar. Musim kemarau turut mengakibatkan paras Sungai Melaka semakin menyusut. Sebanyak 44 kit makanan berserta wang tunai diagihkan kepada 3 masjid dan golongan memerlukan. Ia menerusi program Jelajah Ramadan 2023 Melaka FM. Pelbagai aktiviti turut dilaksana termasuk gotong royong menyediakan bubur lambuk dan pemeriksaan kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia menjayakan projek rintis kluster Hospital Tengku Ampuan Rahimah Sabtu lalu. Ini menerusi pelanjutan waktu operasi Klinik Kesihatan Bandar Botanik kepada 7 hari seminggu. Ia melibatkan pesakit zon hijau.
Beberapa jam selepas dilanda puting beliung paling dahsyat dalam tempoh lebih sedekat, penduduk Mississippi mula jalankan operasi pembersihan. Kerja-kerja mengalih runtuhan, membaiki struktur komunikasi dan utiliti diutamakan. Ia bagi membolehkan akses bantuan sampai kepada komuniti setempat. Bencana yang membunuh sekurang-kurangnya 26 orang itu telah mencetuskan pengisytiharan darurat oleh kerajaan. Lebih 500 anggota bomba dan 20 pesawat berusaha memadamkan kebakaran hutan di Valencia, Sepanyol. Keadaan kering dan berangin ketika gelombang haba mendorong suhu menghampiri paras tertinggi menjadi cabaran utama kepada operasi tersebut. Lebih 4,000 hektar kawasan musnah memaksa hampir 1,700 penduduk menyelamatkan diri. Liputan internet lemah dan gangguan elektrik itu cabaran baru remaja perempuan Afghanistan yang mahu menuntut ilmu secara dalam talian selepas peluang ke sekolah dinafikan Taliban. Malah sebahagian besar pelajar tidak mampu membeli komputer riba, pakej internet dan keperluan lain untuk kelas dalam talian kerana miskin. Keuntungan syarikat pengindustrian di China merosot 22.9% dalam tempoh 2 bulan pertama 2023 berbanding tahun sebelumnya. Ia di sebalik usaha berterusan sektor perkilangan yang bergelut untuk bangkit selepas terjejas akibat COVID-19. Bagi 2022, keuntungan perindustrian jatuh 4%. Jack Ma akhirnya pulang ke China. Peraturan ketat Beijing terhadap perusahaan besar menyebabkan pengasas Alibaba itu menghabiskan masa di perantauan sejak 2021. Ma dilapor melawat sekolah yang diasaskannya di bandar Hangzhou. Ia bagi memperkenal modul pendidikan dan teknologi chat GPT yang dibangunkannya. Kadar inflasi negara boleh mencapai unjuran 3.1 ke 3.3% tahun ini jika kadar inflasi bulanan sedia ada kekal mereda. Kadar inflasi negara juga secara keseluruhannya telah mencapai tahap lebih stabil sejak Disember 2022. Pemain logistik Bumiputra dicadang berkolaborasi bagi meningkatkan daya saing di pasaran domestik dan antarabangsa. Inisiatif kolaborasi logistik Bumiputra boleh diwujudkan dalam bentuk usaha sama atau koperasi. Penyertaan Bumiputra dalam sektor logistik berupaya meningkat dari 14% ke 25% pada 2030 jika semua strategi dapat dilaksanakan. Malaysia zahir komitmen membantu memastikan produk halal Kemboja dapat menembusi pasaran antarabangsa terutamanya Timur Tengah. Ia menerusi perkongsian kepakaran dan nasihat kepada komuniti perniagaan Kemboja demi kemakmuran ekonomi bersama. Prospek pasaran modal Malaysia tahun ini diunjur kekal berdaya tahan sejajar perkembangan ekonomi domestik. Menurut Suruhanjaya Security, pelabur asing telah menyaksikan banyak faktor tambahan dalam pasaran modal negara. Ini termasuk kestabilan politik, asas yang baik dan hakikat bahawa pasaran masih di bawah nilai. Sedara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Faiz Syairan Nizam, Salam Malaysia Madani.